Salam sejahtera, saya Durga Lechmanan daripada kumpulan The Adventure akan membentangkan tajuk Tesco Scandal bersama dengan Johan Wilu. Tesco Private Limited Company. Tesco Private Limited Company ialah sebuah peruncit barangan runcit dan barangan am multinational British yang ibu pejabatnya berada di Welwyn Garden City, England. Ia adalah peruncit ketiga terbesar di dunia yang diukur dengan hasil kasar dan yang ke-9 terbesar di dunia berdasarkan dengan hasilnya. Ia mempunyai cawangan di 5 negara di seluruh Europe dan merupakan peneraju pasaran barangan runcit di UK, di mana ia mempunyai bahagian pasaran sekitar 28.4%. Tesco telah diasaskan pada tahun 1919 oleh Jack Cohen sebagai sekumpulan gerai pasar di Hackney, London. Namun Tesco pertama kali muncul pada tahun 1924 selepas Cohen membeli penghantaran teh daripada T.E. Stockwell dan menggabungkan 3 huruf ini dengan 2 huruf pertama nama keluarganya, dan kedai Tesco pertama dibuka pada tahun 1931 di Burnt Oak, Barnet. Perniagaannya berkembang pesat dan menjelang 1939 ia mempunyai lebih 100 kedai Tesco di seluruh negara. Seterusnya, Tesco Scandal. Tesco didapati telah melebihkan keuntungannya sebanyak 263 juta selepas penyelewangan pengiktirafan hasil dikesan dalam keputusan setengah tahunnya dengan pengawal selia termasuk pihak berkuasa kelakuan kewangan FCA ditetapkan untuk memutuskan hukuman yang sesuai. Pasaran itu pada asalnya meramalkan keuntungan dagangan setengah tahunnya ialah sekitar 1.1 bilion, tetapi angka ini kini telah dikurangkan sebanyak 263 juta, asalnya 250 juta. Tesco kemudiannya telah melancarkan semakan angka untuk mengetahui sebab ramalan keuntungan separuh pertamanya begitu melambung. Tesco berkata ia mendapati terlalu nyata angkanya yang dibuat sebahagian daripada amaran keuntungan 29 Ogos semasa perselisihan terakhir untuk keputusan interim terbarunya yang dikeluarkan pada akhir Oktober. Sambungannya, ia meminta Deloitte untuk menjalankan semakan bebas dan komprehensif yang dikatakan melibatkan pengiktirafan pendapatan komersial yang dipercepatkan dan akuan tertunda kos. Juru audit biasa rantaian runcit ialah PwC. Deloitte telah menyelesaikan penyiasatannya dan mendapati bahawa keuntungan telah terlebih nyata sebanyak 118 juta pada separuh pertama tahun ini, sebanyak 70 juta pada tahun kewangan 2013 hingga 2014 dan sebanyak 75 juta sebelum itu. Dave Lewis, Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan yang baru dilantik, menjelaskan dalam satu kenyataan, "Kami menemui isu yang serius dan telah bertindak balas dengan sewajarnya. Lembaga rakan sekerja saya, pelanggan kami dan saya mengharapkan Tesco beroperasi dengan integriti dan ketulusan, dan kami akan mengambil tindakan tegas apabila hasil siasatan menjadi jelas." Tesco juga berkata keuntungan dagangan setahunnya penuh dengan serendah 2.4 bilion, kira-kira 400 million lebih rendah daripada jangkaan selepas keadaan dagangan yang mencabar. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasarannya telah mengalami penurunan bahagian pasarannya kerana rangkaian diskaun termasuk Aldi dan Lidl telah menjadi lebih popular. Kaedah perakaunan yang digunakan dan bagaimana sepatutnya digunakan. Ia distrukturkan dengan melapor serpihan khusus dasar perakaunan antarabangsa yang dilanggarkan semasa tempoh yang dianalisis. Dengan cara ini, ia memberikan penerangan tentang metodologi perakaunan yang betul dan tentang tingkah laku yang diterima pakai oleh Tesco. Pada tahun fiskal 2019 dan 2012, Tesco mula menyalahgambarkan keuntungan dan kerugian semasa tempoh kelas dan beroperasi dengan melanggarkan keperluan pelaporan piawaian perakaunan kewangan antarabangsa IFRS dengan mengiktirafkan pendapatan komersial, peramatan dan rekaan, B menangguhkan akuan kos, C terlebih nyata inventory, D salah nyata keuntungan dagangan dan
keuntungan asas. Secara khususnya, Tesco melanggar IFRS keperluan pelaporan IAS 18, iaitu hasil apabila hasil urus niaga yang melibatkan pemberian perkhidmatan boleh dianggarkan dengan pasti. Hasil yang berkaitan dengan urus niaga itu hendaklah diiktiraf dengan merujuk kepada peringkat penyiapan urus niaga pada akhir tempoh pelaporan. Hasil transaksi boleh dianggarkan dengan pasti apabila semua syarikat berikut dipenuhi, iaitu jumlah hasil boleh diukur dengan pasti, ada kemungkinan bahawa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urus niaga itu akan mengalir kepada entiti si peringkat penyiapan urus niaga pada akhir tempoh pelaporan boleh diuruskan dengan pasti, dan akhirnya kos yang ditanggungan untuk urus niaga dan kos untuk menyelesaikan urus niaga boleh diukur dengan pasti. Tesco melanggarkan setiap satu daripada 4 materi ini sebanyak berpuluh atau ratusan juta yang digabungkan dengan pengurangan kos pendapatan komersial sekurang-kurangnya 326 juta. Kedua-dua berkenaan dengan merekodkan pendapatan komersial secara perkhidmatan sebagai hasil, bermakna Tesco tidak boleh mewajarkan perekodan hasil sedemikian dalam tempoh yang berbuat demikian. Dan berkenaan dengan hasil pendapatan komersial rekaan, bermakna Tesco tidak boleh mewajarkan rekod hasil sedemikian. Slide seterusnya akan disambungkan oleh ahli kumpulan saya, Johan. Saudari Durga, saya Johan akan bersambung dengan presentation atau perbincangan hari ini berkenaan dengan kaedah perakaunan yang digunakan dan bagaimanakah sepatutnya digunakan bagi kes skandal Tesco ini. Ini berlaku kerana unsur subjektiviti yang hebat digunakan pada anggaran rebat, iaitu pengurus diminta untuk menganggarkan nilai, sementara untuk rebat untuk pertimbangan individu berdasarkan jangkaan urus niaga masa hadapan. Ini jelas sekali dapat menunjukkan bahawa tiada metodologi yang telus untuk anggaran mungkin dapat dilihat, dan ia juga boleh bersifat terlalu optimis. Berasaskan IAS 2 berkaitan dengan inventory, rebat dan diskaun pembelian tidak direkod sebagai hasil tetapi sebagai pengurangan kepada kos inventory, atau jika inventory telah dijual sebagai pengurangan kepada kos jualan. Tetapi Tesco sebaliknya merekodkan puluhan atau ratusan juta dolar digabungkan dengan hasil pendapatan komersial sekurang-kurangnya dalam anggaran 326 juta pounds pengurangan kepada kos jualan sebelum produk ke mana-mana dijual. Ia juga merekodkan rebat dan diskaun yang ia tidak berhak kontrak, atau yang penjual tidak bersetuju atau tidak bersedia untuk memberikan diskaun atas sebab lain. Inventory hendaklah diukur pada kos yang lebih rendah dan nilai boleh direalisasi bersih. Dengan konteks diskaun dagangan, rebat dan item lain yang serupa ditolak dalam menentukan kos pembelian, Tesco gagal untuk menghormati prinsip ini dan berdasarkan kaedah perakanannya pada satu tujuan dan meningkatkan peratusan margin kasar dengan pendapatan komersial rekaan dan atau pramatang dan atau dengan terlebih nyata inventory. Bagaimanakah skandal perakangan itu terbuka? Pada tahun 2014 mewakili bencana kewangan untuk Tesco PLC, satu siri isyarat sedang dijangkakan skandal perakangan, iaitu syarikat itu menggunakan amaran kelima hanya 15 saja dalam 12 bulan. Dia melaporkan penurunan sebanyak 3.7% dalam jualan suka pada suku pertama pada 4 Jun, dan ia mengurangkan dividennya pada 29 Ogos. Ini adalah jelas situasi yang dirumit sehingga majikan dalaman mencetuskan penyiasatan mengenai isu perakaunan Tesco, membawa amalan ini kepada perhatian pihak pengurusan.
Pada 22 September, syarikat itu mengejutkan pasaran dengan pengakuan ia telah melebih-lebihkan setengah tahun ramalan keuntungan sebanyak 250 juta pounds. Ia mengeluarkan kenyataan di mana mereka mengatakan bahawa principally due to accelerated recognition of commercial income and delayed accrual of costs and the basis of preliminary investigations into the UK food business. The board believes that the guidance issued on 29 August 2014 for the group profits the first 6 months to 23rd of August 2014 was overstated by an estimated of 250 million pounds. Some of this impact includes in-year timing differences. Secara umum, ini konteks dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, secara prinsipalnya, pengiktirafan secara pendapatan komersialnya dan kos akruan dia ditangguhkan, dan asas investigation ni, penyiasatan ni diasaskan mengikut sektor makanan di England. Lembaga pengarah mempercayai ada guidance yang diisu pada tarikh Ogos ni, menyatakan 6 bulan keuntungan bagi penyerta kumpulan adalah terlebih nyata sebanyak 250 juta pounds. Anggaran itu dijangka sebab perbezaan masa. Okay. Oleh itu, Ketua Pengawal Eksekutif Dave Lewis meminta Deloitte untuk menjalankan siasatan bebas yang komprehensif mengenai isu perakaunan ini, bekerja rapat dengan Freshfields, iaitu penasihat undang-undang luar kumpulan. Okey, seterusnya kesan skandal perakaunan terhadap penyerta kewangan syarikat. Magnitude skandal menandakan keutamaan berdasarkan kunci kira-kira korporat dan seterusnya analisis nisbah utama. Walaupun Tesco telah menegaskan bahawa kesan adalah material atau signifikan, atau dia boleh dikategori sebagai isu yang perlu diperhatikan kerana dan tidak bermakna keputusan perlu dihantarkan semula. Syarikat itu telah memberikan prestasi kecekapan pengeluaran yang lebih lemah, membuktikan ia tidak memberi keupayaan untuk melakukan menjana pendapatan berbanding pekerjaannya. Keuntungan yang rendah adalah hasil daripada kos operasi yang lebihan, dan hasil yang tidak mencukupi disebabkan oleh pengiktirafan cepat pendapatan komersial dan tertunda accrual cost yang mempunyai kesan ke atas penyerta kewangan 2016. Return of equity juga meningkat daripada 6.21% pada 2014 kepada negatif 52.7% pada merujuk kepada jadual 4, tidak dalam tidak diberikan jadual, namun pun pada tahun 2015 dalam satu tahun memusnahkan atau penurunan nilai pemegang saham. Malah return ROA, return of asset and return of RAC juga negatif, dilaporkan negatif pada 2015. Dari segi kecairan,
ia tidak kelihatan perubahan besar, tetapi nisbah semasa menurun lebih daripada nisbah cepat. Memandangkan ini adalah serupa dengan nisbah semasa, tetapi ia mengambil kira aset cair dan bukan semasa aset, di mana inventory dikecualikan daripada aset cair. Melihat kepada item peneta pendapatan, ia juga mungkin dilihat pada kerugian terbesar daripada kos jualan. Malah ia meningkat kerugian tersebut dari 59.5 bilion pada 2014 kepada 64.3 bilion pada tahun 2015, meningkat lebih dari kurang 8%. Ini disebabkan pengiktirafan buruk diskon pembekalan berlaku pada akhir tahun 2015. Dunia boleh dibacakan dalam laporan tahunan 2015. Sebaliknya, mempertimbangkan peneta kewangan, ia boleh diperhatikan penurunan inventory sekitar 70% daripada 5,576 juta pounds pada 2015 kepada 2,957 juta pounds pada 2015. Faktor-faktor ini juga memberikan kesan kepada pengurangan nisbah kecekapan kawalan ke atas inventory mereka dan seterusnya pembayaran kepada pembekal untuk barang yang dijual. Okay, so sekarang saya nak menekankan kepada konsep perakaunan yang digunakan oleh syarikat Tesco, iaitu perakaunan agresif, di mana Tesco telah melihat kedudukannya sebagai sebuah syarikat yang dominan dalam sektor rencit di negara United Kingdom. Sekarang diancam oleh pesaingnya dengan lebih daripada 10 bilion pounds menghapuskan nilai pasarannya pada 2014 selepas pengumuman tahun lepas, iaitu penurunan keuntungan tahun pertamanya dalam 2 dekad. Ini boleh dikategorikan skandal perakaunan yang agresif, tetapi daripada menyelesaikan masalah yang semakin meningkat, Tesco meningkatkan jumlah masalahnya untuk meningkatkan keadaan yang lebih sihat daripada yang sebenarnya. Laporan mencadangkan Tesco menempah sumbangan pembekal yang bersyarat untuk mencapai sasaran jualan yang tidak akan dicapai. Juga boleh difahamkan bahawa segelintir pekerja menyedari sasaran jualan yang tidak akan dicapai dengan membuat perjanjian dengan pembekal untuk tetap membuat bayaran ini dengan menawarkan faedah dalam bentuk kewangan dan seterusnya. Faedah ini dirahsiakan dan dalam senario terburuk melibatkan Tesco sebenarnya membayar balik wang kepada pembekal dalam satu tempoh seterusnya. Perakaunan agresif itu sendiri boleh diterima dalam had sudah tentu. Amalan itu sudah lama wujud, walaupun masalah mula ditimbul dalam era laman sesawang sekitar akhir 1990-an. Berikutnya kebangkrapan Enron pada tahun 2001. Kongres Amerika Syarikat dan Senat meluluskan Akta Sarbanes-Oxley yang nama singkat dia adalah SOX. So, Akta SOX ni menetapkan piawaian baru atau dipertingkatkan untuk semua syarikat awam, Amerika Syarikat serta firma perakaunan awam
dan dinamakan sempena penaja rang undang-undang itu Senator S. Paul Sarbanes dan wakil Amerika Syarikat iaitu Michael Oxley. Fokus jangka pendek, skandal Tesco juga telah menyalahkan sekali lagi dengan keadaan yang bahaya dan tertekan menjadi syarikat dalam awam dengan tumpuan tetap pada jangka pendek. Pelabur menuntut peningkatan prestasi tanpa mengira kerosakan yang boleh berlaku kepada perniagaan pada jangka masa yang panjang, inovasi atau perhubungan pelanggan dengan syarikat Tesco. Jika peningkatan adalah besar tetapi lebih rendah daripada ramalan, ia juga boleh bertindak balas dengan cara yang mempunyai kesan yang serius. Ini akibatnya ramai eksekutif kanan begitu tertumpu bagi mengelakkan perkara ini sehingga mereka melakukan pada pelabur dan penganalisis dan bukan pada pelanggan atau keperluan dan hala tuju perniagaan jangka panjang. Ini boleh membawa kepada masalah yang dihadapi oleh Tesco. Ini adalah slide kesan negatif akibat aggressive accounting yang digunakan. So reputasi Tesco telah terjejas dan kemerosotan dalam jualan dijangka sehingga penutupan anak syarikat di United Kingdom dan di luar negara. Ia masih belum dapat lihat apa kerosakan berkekalan kepada perniagaan jualan tersebut. Dan Tesco telah menggantung 4 eksekutif kanan termasuk pengarah urusan ke United Kingdom iaitu Chris Bush. Sementara siasatan diteruskan, tidak jelas sama ada terdapat kejutan perakaunan besar yang lain yang tersembunyi, tetapi Tesco nampaknya akan menerima denda besar daripada FCA. Juru audit lama Tesco PwC juga berkemungkinan berada di dalam tumpuan atau mikroskop daripada FRC yang telah membayar berjuta pound denda dalam kes baru ini. Itu sahaja daripada saya dan Durga. Sekian, terima kasih.